Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam video kali ini, di mana hari ini kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu pecahan. Kita akan masuk dengan lebih lanjut lagi mengenai topik pecahan, di mana kita akan belajar mengenai tambah pecahan, tolak pecahan, darab pecahan dan banyak lagi. Jadi hari ini kita akan belajar kemahiran asas dalam pecahan, iaitu mempermudahkan pecahan. Ada dua kaedah yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini, iaitu kaedah kotak dan juga kaedah pantas. Kita masuk dahulu kepada kaedah kotak. Suka cikgu ingatkan bahawa untuk mempermudahkan pecahan, anda semua kena ingat sifir. Kena hafal sifir. Sebab kalau tak hafal sifir, jadi agak susah sikit untuk kita gunakan kaedah kotak dan kaedah pantas ini. Kaedah yang pertama adalah kaedah kotak. Kita terus masuk kepada soalan yang pertama. 2/4. Untuk kita permudahkan pecahan, guna kaedah kotak, kita kena buat kotak. Yang pertama adalah ini kotak dia, dan kita tulis pecahan tersebut ke dalam kotak 2/4 secara melintang. Jadi 2 per, kita tak boleh tulis per, kita kena letak koma. 2/4. Jadi dalam pecahan ini, 2/4 ini, kita kena ingat sifir apa yang ada kedua-dua nombor ini. Sifir apa yang ada pengangka dan penyebut ini. Mesti sifir yang sama. Jadi sifir yang ada 2 dan 4 sekaligus adalah sifir 2. Sifir 2 kita letakkan di tepi. Kita kena tengok 2 darab apa dapat 2. 2 darab apa dapat 2. 2 darab 1, 2. Kemudian seterusnya 2 darab apa 4. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Jadi kita akan dapat 1,2 ataupun 1/2. Kita tengok dahulu sebelum kita pastikan ini, adakah ini jawapan dia. Ada tak sifir-sifir lain yang boleh kita gunakan untuk 1 dengan 2? Sifir apa yang ada 1 dengan 2? Sifir 1 lah. Jadi ini adalah nombor yang paling kecil, kita tak boleh pemudahkan lagi sebab hanya ada sifir 1 saja. Kalau kita guna sifir 1 memang ulang lah. Jadi ini adalah nombor yang paling kecil yang boleh kita permudahkan. Bermaksud 2/4 dipermudahkan menjadi 1/2. 1/2. Masuk kepada soalan nombor 2. 4/10. Gunakan kotak. 4 dan 10. Kemudian kita tentukan sifir apa yang kita nak gunakan. Sifir apa yang ada 4 dan 10. Kita tahu bahawa ini adalah nombor genap. Kalau nombor genap, mesti ada dalam sifir 2. Kalau nak guna sifir 3, kita tak boleh gunakan sifir 3. Sifir 5 ada 10. Tapi dalam sifir 5 tak ada 4. Sifir yang ada kedua-dua nombor tersebut, 4 dan 10, adalah sifir 2. Kemudian 2 darab apa dapat 4? 2 darab 2, 4. 2 darab apa 10? 2 darab 5, 10. Kita pastikan dulu jawapan ini adakah boleh dipermudahkan, dikecilkan lagi ataupun tidak. Tak boleh. Jadi jawapannya adalah 2/5. Seterusnya 12/8. Kita lukis kotak 12. Kita lukiskan kotak dahulu. 12, 18. Sekarang kita kena tentukan sifir apa yang ingin kita gunakan, di mana sifir tersebut mesti ada 12 dan 18. Adakah kita nak gunakan sifir 2? Kita boleh gunakan sifir 2 sebab ini adalah nombor genap. Kalau kita gunakan sifir 2, langkah kerja kita akan menjadi lebih panjang. Jadi, untuk menjimatkan masa, kita cari sifir yang besar. Sifir yang besar dan ada kedua-dua nombor ini. Ada beberapa sifir yang ada kedua-dua 12 dan 18. Sifir 2 ada. Sifir 3 pun ada. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dan sifir 6 pun ada. 6, 12, 18. Jadi kita pilih
sifir yang paling besar iaitu sifir 6. Kita gunakan sifir 6. 6 darab apa sama dengan 12? 6 darab 2, 12. 6 darab apa? 18. 6 darab 3, 18. Jadi adakah 2 dan 3 ini boleh dipermudahkan lagi menggunakan sifir-sifir lain? Tak boleh. Jadi jawapan kita adalah 2/3. Masuk kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4, nombor yang agak besar. 24, 32. Kita nak gunakan sifir apa yang ada 24 dan 32? Nak gunakan sifir 2 pun boleh. Nak gunakan sifir lain pun boleh. Jadi sifir apa yang ada 24 dan 32? Ada yang gunakan sifir 2, boleh. Ini adalah nombor genap. Ada juga yang mungkin gunakan sifir 3. Okey, kita cuba gunakan sifir 2. Andai kata anda tak hafal sifir-sifir lain. Sebab sifir 2 mudah. Jadi, contoh kita guna sifir 2. 2 darab apa 24? 2 darab 12. 2 darab apa 32? 2 darab 16. Okey. Kemudian kita tengok balik 12 dan 16, adakah dia boleh dipermudahkan lagi, dikecilkan lagi? Jadi kita kena tengok sifir. Sifir apa? Okey, contoh lagi anda guna lagi sifir 2. Anda guna lagi sifir 2. 2 darab apa dapat 12? 2 darab 6, 12. 2 darab apa dapat 16? 2 darab 8, 16. Jadi jawapan kita 6 dan 8. Belum, masih boleh dipermudahkan lagi. Sebab 6 dan 8 ada dalam sifir 2. Permudahkan lagi guna sifir 2. 2 darab apa dapat 6? 3. 2 darab apa dapat 8? 4. Jadi kita dapat 3/4. 3/4. Tengok balik, adakah nombor ini boleh dikecilkan menggunakan sifir-sifir lain? Tak dapat. Jadi bermaksud inilah jawapan kita iaitu 3/4. Tetapi kalau anda tengok langkah kerjanya agak panjang. Cikgu padam, kita cuba gunakan sifir lain. Bagi yang telah mahir sifir, dah hafal sifir, sifir apa yang ada 24 dan 32? Adakah sifir 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36. Sifir yang ada 24 dan 32 adalah sifir 8. Kita gunakan sifir 8. 8 darab apa 24? 3. 8 darab apa 32? 4. Jadi jawapan kita adalah 3/4. Sama dengan jawapan yang kita gunakan untuk sifir 2 tadi. Jadi kita boleh tengok di sini bahawa langkah kerja apabila kita menggunakan sifir yang lebih besar adalah lebih pendek daripada kita menggunakan sifir yang kecil seperti 2 tadi. Apabila gunakan sifir 2, langkah kerja dia akan menjadi panjang. Sebab 2 bahagi lagi 2, bahagi 2, guna lagi 2, guna lagi 2 dan sampai habis. Okey, jadi inilah kaedah kotak yang boleh kita gunakan di mana kita kena gunakan ataupun hafal sifir bagi menyelesaikan soalan permudahkan pecahan. Kita masuk kepada kaedah yang kedua iaitu kaedah pantas. Baiklah, kita masuk kepada kaedah yang kedua iaitu kaedah pantas. Ada 4 soalan. Masuk kepada soalan yang pertama. 3/6. 3/6. Kita nak memudahkan 3/6. Masih juga guna sifir. Kita kena pastikan sifir apa yang ada 3 dan 6. Sifir apa yang ada 3 dan 6? Senang ni. Jadi, sifir yang ada 3 dan 6 semestinya adalah sifir 3. 3, 6, 9. Sifir yang kita telah kenal pasti ada 3 dengan 6. Kita tulis di tepi seperti ini. Kita nak gunakan sifir 3. Sekarang, 3 darab apa dapat 3? 3 darab 1, 3. Macam ni. Kemudian 3 darab apa 6? 3 darab 2, 6. Jadi jawapan kita adalah 1/2. Mudah, tak perlu kita buat kotak, cuma kita pangkas-pangkas sahaja. Soalan 2, 5/15. 5/15. Soalan ini pun mudah.
Sifir apa yang ada 5 dan 15? Sifir 3 ataupun sifir 5? Yang mana satu? Jadi sifir yang ada 5 dan 15 semestinya adalah sifir 5. 5 darab apa dapat 5? 5 darab 1, 5. Kemudian 5 darab apa 15? 5 darab 3, 15. Jawapan kita adalah 1/3. Soalan nombor 3. 18/27. Kemudian, kenal pasti sifir yang ingin kita gunakan. Sifir apa yang ada 18 dan 27? Sifir 9. 9 darab apa 18? 9 darab 2, 18. 9 darab apa 27? 9 darab 3, 27. Jawapan kita adalah 2/3. Selesai. Dan soalan yang terakhir, 16/40. Kita tentukan sifir yang ingin kita gunakan. Sifir apa ada 16 dan 40? Ada yang mungkin gunakan sifir 2 sebab 16 dan 40 adalah nombor genap. Jadi, katakanlah kita gunakan sifir 2. 2 darab apa 16? 2 darab 8, 16. 2 darab apa 40? 2 darab 20, 40. Anda akan dapat 8/20. Bagi yang gunakan sifir 2 ataupun sifir yang kecil, kena tengok semula pecahan yang kita dapat, 8/40. Adakah dia boleh dipermudahkan lagi ataupun tidak? Kalau kita tengok betul-betul, 8/20 masih boleh dipermudahkan. Jadi, tentukan sifir yang ingin kita gunakan di mana sifir tersebut mesti ada 8 dan 20. Sifir tersebut adalah sifir 4. Jangan gunakan sifir 2 lagi. Nanti langkah kerja kita akan menjadi semakin panjang. Gunakan sifir yang lebih besar. Kita gunakan 4. 4 darab apa dapat 8? 4 darab 2, 8. 4 darab apa dapat 20? 4 darab 5, 20. Jadi, jawapan kita adalah 2/5. Selesai untuk keempat-empat soalan menggunakan kaedah pantas. Jadi, ada dua kaedah yang kita telah belajar di mana kaedah-kaedah tersebut adalah kaedah kotak dan kaedah pantas. Kaedah kotak adalah kaedah yang lebih panjang sedikit langkah kerjanya berbanding kaedah pantas. Cuma untuk mempermudahkan pecahan, anda kena pastikan bahawa anda telah hafal sifir dan mahir sifir. Anda boleh mendapat jawapan sifir tersebut dengan cepat. Jadi, bagi yang belum menghafal sifir, sila hafal sifir. Dan setakat itu saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.